Hai semua, saya Cikgu Tang. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan STPN Semester 2 Makroekonomi Bab 3 Keseimbangan Pendapatan Negara dan Dasar Fiskal. Objektif pembelajaran Bab 3 antaranya iaitu ekonomi dua sektor. Yang pertama, menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat dalam ekonomi dua sektor. Kedua, menganalisis keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi dua sektor. Yang ketiga, menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat dalam ekonomi dua sektor terhadap tingkat kegiatan ekonomi. Bagi ekonomi tiga sektor, yang pertama, menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat dalam ekonomi tiga sektor. Kedua, menganalisis keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi tiga sektor. Ketiga, menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat dalam ekonomi tiga sektor terhadap tingkat kegiatan ekonomi. Bagi ekonomi empat sektor, yang pertama menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat dalam ekonomi empat sektor. Kedua, menganalisis keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi empat sektor. Ketiga, menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat dalam ekonomi empat sektor terhadap tingkat kegiatan ekonomi. Seterusnya, pada pengakhiran bab 3 ini, kita akan belajar analisis ADAS, di mana yang pertama kita akan menerangkan ciri keluk ADAS dan penentuan keseimbangan ADAS. Yang terakhir, kita akan membandingkan analisis keseimbangan Keynesian dengan analisis keseimbangan ADAS. Baik, dalam video ini, Cikgu akan menerangkan 3.1 pendekatan perbelanjaan agregat pendapatan AEY mengikut harga tetap. Apakah yang dimaksudkan sebagai keseimbangan pendapatan negara? Keseimbangan pendapatan negara ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi, sektor isi rumah, sektor firma, sektor awam dan sektor luar negara adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut. Maksud di sini iaitu perbelanjaan agregat AE sama dengan penawaran agregat AS. AE dalam bahasa Melayu ialah perbelanjaan agregat, dalam bahasa Inggeris ialah aggregate of expenditure. Untuk penawaran agregat iaitu AS, dalam bahasa Inggeris iaitu aggregate of supply. Maksud untuk AE ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi. Bagi maksud penawaran agregat ialah jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawar oleh ekonomi. Keseimbangan pendapatan negara ialah tingkat pendapatan negara Y, iaitu yearly income, yang tiada lebihan atau kurangan dalam penawaran agregat AS atau perbelanjaan agregat AE, di mana kita lihat keseimbangan pendapatan negara ialah AS sama dengan AE ataupun AS tolak AE
sama dengan sifar. Aliran pusingan pendapatan dalam ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor terdiri daripada sektor isi rumah dan sektor firma. Sektor kerajaan dan sektor negara asing tidak wujud. Oleh itu, dalam ekonomi dua sektor, aliran pusingan pendapatan menggambarkan aliran fizikal dan aliran wang antara sektor firma dengan sektor isi rumah. Perhatikan, ekonomi dua sektor terdiri daripada dua pelaku ekonomi. Apakah dua pelaku ekonomi tersebut? Antaranya iaitu sektor isi rumah dan juga sektor firma. Ingat, dua sektor, isi rumah dan juga firma. Dan dalam dua sektor ini melibatkan dua jenis aliran pusingan pendapatan. Antaranya iaitu aliran fizikal dan satu lagi ialah aliran wang. Dalam esei, fokus untuk aliran pusingan pendapatan lebih memberi penekanan kepada aliran wang. Sama-sama kita lihat rajah untuk aliran pusingan pendapatan negara. Rajah ini menunjukkan ekonomi dua sektor. Perhatikan dalam rajah ini, adanya pelaku firma dan juga pelaku isi rumah. Dan terdapat pasaran barang dan pasaran faktor dalam rajah ini. Satu lagi iaitu institusi kewangan. Institusi kewangan bermaksud iaitu bank. Di sini kita lihat bahawa terdapat dua jenis aliran, aliran wang dan juga aliran fizikal. Ekonomi dua sektor ini terdiri daripada dua pelaku, iaitu pelaku isi rumah dan juga sektor firma. Terdapat dua pasaran, iaitu pasaran faktor dan juga pasaran barang. Dalam pasaran faktor ini, isi rumah menjual faktor pengeluaran seperti buruh, modal, tanah dan usahawan kepada firma. Isi rumah pula akan menerima pendapatan. Faktor iaitu upah, sewa, bunga dan untung daripada firma. Sini kita lihat alirannya iaitu pasaran faktor. Isi rumah membekalkan faktor kepada firma. Sebagai ganjarannya, firma akan membuat pembayaran kepada isi rumah. Contohnya, isi rumah yang bekerja sebagai buruh, aliran faktor berlaku. Sebagai ganjarannya, firma akan membayar dalam bentuk upah dan gaji kepada isi rumah. Dalam pasaran barang pula, firma menjual barang dan perkhidmatan kepada isi rumah. Barang isi rumah terhadap barang dan perkhidmatan yang dibeli daripada firma tersebut disebut sebagai perbelanjaan penggunaan. Perhatikan dalam rajah, iaitu berlakunya aliran barang dalam pasaran barang kepada isi rumah. Dan isi rumah membuat pembayaran iaitu aliran penggunaan berlaku. Penggunaan simbolnya iaitu C, consumption, perbelanjaan penggunaan. Dalam bahasa Inggeris ialah consumption expenditure. Pendapatan faktor yang diterima oleh isi rumah, sebahagian besarnya akan dibelanjakan ke atas belian dan juga
belian untuk barang dan perkhidmatan. Di mana kita lihat bahawa sebahagian lagi pendapatan yang tidak dibelanjakan akan disimpan di institusi kewangan sebagai tabungan. Dengan itu, kita lihat bahawa isi rumah membelanjakan wang dan sebahagiannya yang tidak habis belanja, isi rumah akan membuat tabungan. Tabungan S, simbolnya huruf besar S. S itu ialah savings. Seterusnya kita lihat pula untuk firma, di mana institusi kewangan akan menggunakan tabungan daripada isi rumah dan juga firma ini sebagai pelaburan kepada firma. Iaitu firma akan membuat pelaburan, iaitu membeli mesin, jentera, peralatan, membina kilang dan sebagainya. Di mana pelaburan simbolnya I. I ialah investment. Bagi tabungan iaitu S ialah merupakan bocoran dan juga pelaburan I merupakan suntikan. Ingat bahawa tabungan merupakan bocoran dan ini akan mengurangkan pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan, sementara bagi pelaburan pula merupakan suntikan dan ia akan menambahkan pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan. Sama-sama kita lihat bagaimana kita dapat membuat huraian tentang aliran pusingan pendapatan bagi ekonomi dua sektor. Apabila sektor isi rumah menjual faktor pengeluaran iaitu buruh, tanah, modal dan usahawan kepada sektor firma, aliran faktor, sektor isi rumah menerima pendapatan dalam bentuk upah dan gaji, sewa, bunga dan untung. Iaitu ia melibatkan aliran pendapatan. Daripada pendapatan ini, sebahagian besar akan dibelanjakan iaitu aliran penggunaan terhadap barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sektor firma iaitu aliran barang, manakala bakinya disimpan sebagai tabungan di institusi kewangan iaitu aliran tabungan berlaku. Tabungan di dalam institusi kewangan akan dipinjamkan kepada para pelabur yang seterusnya akan digunakan untuk membuat pelaburan dalam sektor firma iaitu aliran pelaburan berlaku. Suntikan dan bocoran. Pendapatan faktor yang diterima oleh isi rumah akan digunakan untuk tujuan penggunaan, C. Consumption dan tabungan, S. Saving, iaitu Y sama dengan C tambah S. Y sama dengan C tambah S. Tabungan oleh isi rumah dan firma di institusi kewangan membolehkan aktiviti pelaburan, iaitu I, investment. Tabungan S ialah bocoran atau aliran keluar pendapatan yang akan mengecilkan pendapatan negara. Pelaburan I ialah suntikan atau aliran masuk pendapatan yang akan membesarkan pendapatan negara. Dengan itu, dalam ekonomi dua sektor, S ialah bocoran. Bocoran dalam bahasa Inggeris ialah wastage. Simbolnya ialah W. Pelaburan I merupakan suntikan. Dalam bahasa Inggeris ialah injection. Simbolnya ialah J.
Pendapatan boleh guna dibahagikan kepada dua, iaitu perbelanjaan penggunaan iaitu C, consumption, dan juga tabungan iaitu S, savings. Jika bocoran melebihi suntikan, Y akan berkurangan. Jika bocoran kurang daripada suntikan, Y akan bertambah. Jika bocoran sama dengan suntikan, S sama dengan I, Y akan kekal tidak berubah, iaitu seimbang. Sama-sama kita lihat di sini, bocoran W iaitu wastage, beza dengan suntikan J iaitu injection. Apabila I sama dengan S, I sama dengan S di mana berlakunya keadaan keseimbangan pendapatan negara, ataupun W sama dengan J. Dengan itu, dalam ekonomi dua sektor, W sama dengan J iaitu I sama dengan S. Sekiranya S lebih besar daripada I, maka pendapatan Y akan berkurang. Sekiranya S kurang daripada I, maka Y akan dibesarkan. Sekiranya S sama dengan I, Y akan kekal sama. Fungsi penggunaan isi rumah. Penggunaan C ialah perbelanjaan isi rumah terhadap barangan tawaran firma. Fungsi penggunaan menunjukkan hubungan antara tingkat penggunaan semua isi rumah dengan tingkat pendapatan boleh guna dalam sebuah ekonomi. Fungsi penggunaan dalam ekonomi dua sektor dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut, iaitu C sama dengan A tambah BYD. Sekali lagi, cikgu ulang suara untuk fungsi penggunaan, iaitu C sama dengan A tambah BYD. Apakah C? C ialah penggunaan. A merupakan penggunaan autonomi. B merupakan kecenderungan mengguna sud, iaitu MPC. Dan YD merupakan pendapatan boleh guna. Memandangkan tiada unsur cukai yang dikenakan ke atas isi rumah dan firma dalam ekonomi dua sektor, maka Y ini merupakan YD. Oleh itu, fungsi penggunaan bagi ekonomi dua sektor boleh ditulis sebagai C sama dengan A tambah BY. C sama dengan A tambah BY. Diberi jadual penggunaan iaitu pendapatan sifar C100, pendapatan 100 C150, pendapatan 200 C200, pendapatan 300 C250. Di mana kita mendapati bahawa apabila Y meningkat, pendapatan meningkat. C iaitu perbelanjaan penggunaan juga meningkat. Y meningkat, C meningkat. Oleh itu, semakin tinggi pendapatan negara, semakin tinggi pendapatan untuk perbelanjaan penggunaan. Apabila Y sama dengan kosong, perhatikan Y sama dengan kosong, di mana kita mendapati angka untuk C ini ialah 100. C ini ialah 100 merupakan penggunaan autonomi, iaitu perbelanjaan isi rumah yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. Maksud di sini walaupun tiada pendapatan negara, tetapi masih ada
penggunaan sebanyak 100. Dengan itu, penggunaan autonomi juga dikenali sebagai makan tabungan. Apabila Y sama dengan 200, C ialah 200, di mana semua pendapatan dibelanjakan. Maka tabungannya iaitu S sama dengan sifar. Apabila pendapatan ada 200, penggunaan 200. Maka 200 tolak 200, maka tabungannya sifar. Fungsi penggunaan. Fungsi penggunaan ialah keluk yang menunjukkan hubungan antara YD atau Y dengan C. Di mana kita lihat bahawa tadi kita dah sebut bahawa fungsi untuk keluk C ialah hubungan antara Y iaitu pendapatan negara dengan C iaitu penggunaan. Kita akan lukis rajah ini dengan melabelkan pasti X sebagai pendapatan negara, bracket dalam RM juta. Untuk pasti Y, kita akan labelkan ia sebagai penggunaan, bracketnya RM juta. Kita lukiskan satu garisan Y sama dengan C iaitu 45 darjah dan juga kita lukiskan satu garisan C iaitu C sama dengan 100 campur 0.5 Y, di mana 100 ini merupakan penggunaan autonomi, maka ia bermula daripada 100 di sini. C iaitu bermula dengan 100. Penggunaan autonominya ialah 100. Uraiannya iaitu fungsi penggunaan adalah bercurun positif, di mana ia menunjukkan bahawa hubungan Y dan C adalah secara langsung. Bagaimana kita nak membentukkan fungsi C ini, di mana C sama dengan A campur BY. Kita telah pun ada A ini iaitu 100. Bagaimana kita nak cari B ini? B ini merupakan MPC. MPC adalah perubahan C bahagi perubahan Y. Perubahan C ialah sebanyak 100, di mana 200 tolak 100. Perubahan Y ialah sebanyak 200 tolak 0, iaitu 200. Maka untuk mencari kecurunan ini, iaitu M, 100 bahagi 200 sama dengan 0.5. Iaitu jalan kiranya 200 tolak 100 bahagi 200 tolak 0. Maka kita dapati bahawa B ini, MPC ini merupakan 0.5. Jadi kita dapat membentukkan fungsi penggunaan daripada rajah ini, iaitu C sama dengan 100 campur 0.5 Y. Perhatikan bahawa fungsi C ini merupakan garisan lurus, maka ia merupakan satu fungsi linear, iaitu Y sama dengan MS plus C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan isi rumah, iaitu tingkat pendapatan boleh guna. Secara umumnya, penggunaan isi rumah bergantung pada tingkat pendapatan boleh guna. Semakin tinggi pendapatan boleh guna, semakin tinggi penggunaan isi rumah. Hubungan antara penggunaan isi rumah dengan pendapatan boleh guna dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut, di mana C sama dengan FYD, di mana C ialah penggunaan isi rumah dan YD ini merupakan pendapatan boleh guna. Faktor yang kedua ialah kadar bunga dan syarat pinjaman. Apabila kadar bunga dalam pasaran merosot,
kos pinjaman akan menjadi lebih murah. Oleh itu, perbelanjaan penggunaan dalam negara akan menjadi lebih tinggi. Perbelanjaan penggunaan juga akan meningkat jika syarat pinjaman yang dikenakan oleh bank-bank semakin longgar. Yang ketiga, pengagihan pendapatan negara. Pengagihan pendapatan dalam negara yang setara di mana golongan miskin tidak diabaikan akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan. Seterusnya, sumber harta kekayaan. Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan, semakin tinggi perbelanjaan penggunaan. Seterusnya, kemudahan sewa beli dan kemudahan kredit. Kemudahan sewa beli dan kredit yang longgar akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan. Jangkaan terhadap harga pada masa hadapan. Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkah harga umum akan naik pada masa hadapan dan ini akan meninggikan perbelanjaan penggunaan. Penciptaan barang baru. Perbelanjaan penggunaan akan meningkat apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. Tajuk yang seterusnya, fungsi tabungan isi rumah. Tabungan S iaitu saving ialah pendapatan yang tidak dibelanjakan, di mana S dipengaruhi oleh pendapatan negara Y dan pendapatan boleh guna YD. Dalam ekonomi dua sektor, Y adalah sama dengan YD kerana tiada unsur cukai dikenakan ke atas isi rumah dan firma. Apabila Y meningkat atau YD meningkat, maka S meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jadual tabungan iaitu Y sama dengan sifar, S sama dengan negatif. Y sama dengan 100, S sama dengan negatif 50. Y sama dengan 200, S sama dengan sifar. Y sama dengan 300, S sama dengan 50. Huraiannya iaitu apabila Y meningkat, S meningkat. Di mana kita lihat bahawa Y ini angkanya semakin meningkat dan S ini semakin meningkat. Dengan itu, boleh dikatakan semakin tinggi pendapatan negara, semakin tinggi tabungan. Apabila Y sama dengan kosong, S sama dengan negatif 100. Negatif 100 ini merupakan makan tabungan, iaitu tabungan masa-masa lalu isi rumah yang berkurangan sebanyak RM100 untuk membayar penggunaan autonomi isi rumah ataupun makan tabungan. Apabila Y sama dengan 200, S sama dengan sifar, di mana semua pendapatan dibelanjakan. Fungsi tabungan. Keluk yang menunjukkan hubungan antara YD atau Y dengan S. Di mana untuk melukis keluk fungsi tabungan ini, untuk paksi X, kita akan labelkan sebagai pendapatan negara dalam RM juta ataupun Y. Untuk paksi Y, iaitu kita akan labelkan sebagai tabungan, iaitu dalam RM juta. Ia adalah bermula daripada negatif, di mana fungsi S ialah negatif 100 campur 0.5Y. Huraian bagi fungsi tabungan ini iaitu fungsi tabungan adalah berketurunan positif, di mana hubungan Y dan S adalah secara langsung. Dengan itu, fungsi S ini juga merupakan fungsi linear iaitu garis lurus, di mana Y sama dengan MS plus C.
di mana kita lihat bahawa untuk S ini ialah negatif 100, ini ialah makan tabungan. Dan untuk menghitung MPS ini, iaitu MPS sama dengan perubahan S bahagi perubahan Y, di mana kita lihat bahawa untuk MPS sama dengan perubahan S bahagi perubahan Y, iaitu perubahan S ialah sebanyak negatif 100 dengan kosong, iaitu kosong tolak bracket negatif 100. Kosong tolak negatif 100. Kosong tolak negatif 100, kosong campur 100. Maka 100. Bahagikan dengan perubahan Y. Perubahan Y-nya iaitu sebanyak 200 tolak kosong. 200 tolak kosong iaitu 200. Maka untuk MPS ini iaitu 100 bahagi 200 sama dengan 0.5. Fungsi tabungan ialah S sama dengan C tambah DY, di mana C ialah tabungan autonomi, DY ialah tabungan teraruh ataupun aruhan, ataupun S yang dipengaruhi oleh perubahan Y. Sebagai gantiannya, untuk fungsi tabungan, kita juga boleh tulis sebagai S sama dengan negatif A campur bracket 1 tolak BY. S sama dengan negatif A campur bracket 1 tolak BY. Hubungan antara pendapatan negara Y, penggunaan C dan tabungan S, di mana hubungannya iaitu Y sama dengan C campur S. Y sama dengan C campur S. Kecenderungan mengguna purata APC. Average propensity of consumption. Kecenderungan mengguna purata, iaitu bahagian pendapatan yang dibelanjakan, di mana APC sama dengan C bahagi Y. APC boleh diperolehi melalui fungsi ataupun keluk penggunaannya. C sama dengan A tambah BY. C sama dengan A tambah BY. Kecenderungan menabung purata APS, iaitu Average Propensity of Savings, di mana kecenderungan menabung purata APS ialah bahagian pendapatan yang ditabungkan, iaitu APS sama dengan S bahagi Y. APS boleh diperolehi melalui fungsi ataupun keluk tabungan S sama dengan negatif A campur DY, di mana APC campur APS sama dengan 1. APC campur APS sama dengan 1. Bukti 1 melalui kaedah jadual, di mana perhatikan di sini apabila Y sifar, C 100, S negatif 100, di mana Y sama dengan C campur S. Apabila kita ingin menghitungkan S ini, kita ambil Y tolak C, iaitu 0 tolak 100. Maka kita akan dapat negatif 100. Untuk perhitungan yang berikutnya, apabila Y 100, C 150, maka 100 tolak 150 S ialah negatif 50. Berikutnya, 200 tolak 200 sama dengan sifar, 300 tolak 250, 50, 400 tolak 300 sama dengan 100. Biasanya dalam soalan peperiksaan, dia akan beri Y dengan C dan kita perlu carikan S.
ataupun diberi Y dengan S dan kita perlu carikan C. Maka kita perlu menggunakan fungsi iaitu Y sama dengan C tambah S. Seterusnya untuk penghitungan APC, di mana yang pertama iaitu C bahagi Y. C bahagi Y 100 bahagi 0, maka yang pertama ialah dash. Seterusnya C bahagi Y 150 bahagi 100, kita akan dapat 1.5. 200 bahagi 200, kita akan dapat 1. 250 bahagi 300, kita akan dapat 0.83. 300 bahagi 400, kita akan dapat 0.75. Bagi APS pula, yang pertama iaitu negatif 100 bahagi 0, kita akan dapat dash. Maka apabila Y kosong, APS dash. Seterusnya untuk S sama dengan negatif 50, Y 100. Maka negatif 50 bahagi 100. Kita akan dapat negatif 0.5. 0 bahagi 200, kita dapat 0. 50 bahagi 300, kita akan dapat 0.17. 100 bahagi 400, kita akan dapat 0.25. Apabila kita membuat penghitungan APC tambah APS apabila Y sama dengan sifar, yang pertama ialah dash. Seterusnya 1.5 campur bracket negatif 0.5, kita akan dapat 1. Seterusnya 1 tambah 0, 1. 0.83 campur 0.17, kita akan dapat 1. 0.75 campur 0.25, kita akan dapat 1. Maka ia memenuhi syarat APC campur APS sama dengan 1. Bukti yang kedua iaitu melalui kaedah persamaan, di mana Y sama dengan C tambah S. Kita bahagikan dengan Y. Secara keseluruhannya, apabila kita bahagikan dengan Y, bagi setiap Y sama dengan C tambah S itu, Y bahagi Y sama dengan C bahagi Y tambah S bahagi Y. Dan kita mendapati bahawa Y bahagi Y kita akan dapat 1. C bahagi Y iaitu merupakan APC. S bahagi Y merupakan APS. Maka kita mendapati bahawa APC tambah APS sama dengan 1. Kecenderungan mengguna sud MPC, Marginal Propensity of Consumption. Ia merupakan perubahan dalam penggunaan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara. Definisi ini datang daripada formula MPC, di mana MPC sama dengan segitiga iaitu perubahan C bahagi perubahan Y. Cikgu ulang suara untuk definisi kecenderungan mengguna sud MPC. Ia merupakan perubahan dalam penggunaan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara. MPC boleh diperolehi melalui fungsi atau kelop penggunaan, iaitu C sama dengan A tambah BY. C sama dengan A tambah BY, di mana MPC merupakan B. Keturunan fungsi penggunaan menggambarkan nilai MPC. Fungsi penggunaan adalah berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPC adalah malah.
Maka ini menunjukkan bahawa nilai MPC adalah tetap. Contohnya sekiranya MPC adalah 0.5, maka C sama dengan A tambah 0.5Y. Ingat bahawa MPC adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara ataupun kadar pertambahan penggunaan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap. Contohnya C sama dengan 100 tambah 0.5Y. Sekiranya penggunaan autonomi bertambah menjadi 150, maka C sama dengan 150 tambah 0.5Y. Dan kita mendapati bahawa 0 perpuluhan ini adalah malar, iaitu MPC. Seterusnya, kecenderungan menabung sud MPS, Marginal Propensity of Savings, iaitu ia bermaksud perubahan dalam tabungan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara, di mana MPS sama dengan perubahan S bahagi perubahan Y. Perubahan S bahagi dengan perubahan Y. MPS boleh diperolehi melalui fungsi ataupun keluk tabungan, iaitu S sama dengan negatif A tambah DY. Keturunan fungsi tabungan menggambarkan nilai MPS, dan fungsi tabungan adalah berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPS adalah malar pada setiap tingkat pendapatan atau kadar pertambahan tabungan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap. Contohnya S sama dengan negatif 50 tambah 0.5Y. Apabila tabungan autonomi ini berubah, contohnya S sama dengan negatif 200 tambah 0.5Y. MPS iaitu D ini adalah tetap. MPC tambah MPS sama dengan 1. Bukti 1 melalui kaedah jadual, iaitu dengan menggunakan contoh yang sama, iaitu Y 0, C 100, S negatif 100. Y 100, C 150, S negatif 50. Y 200, C 200, S sama dengan 0. Y sama dengan 300, C sama dengan 250, S sama dengan 50. Y sama dengan 400, C sama dengan 300, S sama dengan 100. Perubahan Y yang pertama itu Y sifar dash. Untuk menghitung perubahan Y ini iaitu 100 tolak 0, 100. 200 tolak 100, 100. 300 tolak 200, 100. 400 tolak 300, 100. Maka bagi setiap tingkat pendapatan tersebut, ia meningkat sebanyak 100. Maka perubahan Y ialah 100. Untuk perubahan C, iaitu pada Y 0, perubahan C yang pertama ialah dash. Untuk menghitung perubahan C ini, di mana 150 tolak 100 sama dengan 50. 200 tolak 150 sama dengan 50. 250 tolak 200 sama dengan 50. 300 tolak 250 sama dengan 50. Maka pada setiap tingkat perubahan S ini, perubahannya adalah sebanyak 50. Perhatikan dalam jadual, nilainya adalah meningkat 50 bagi setiap tingkat pendapatan. Bagi perubahan S pula apabila Y 0, perubahan S ialah dash. Untuk menghitung perubahan S di mana negatif 50 tolak bracket negatif 100, negatif 50 tambah 100, maka kita akan dapat 50. Step yang seterusnya,
kosong tolak bracket negatif 50, ia menjadi kosong tambah 50, maka ia adalah 50. Seterusnya, 50 tolak kosong, 50, 100 tolak 50, 50. Untuk perhitungan MPC di mana perubahan C bahagi perubahan Y. Di mana yang pertama apabila Y kosong, MPC yang pertama ialah dash. Perubahan C bahagi perubahan Y, 50 bahagi 100, 0.5. 50 bahagi 100, 0.5. 50 bahagi 100, 0.5. 50 bahagi 100, 0.5. Bagi MPS pula iaitu apabila Y kosong, MPS dash. Untuk perhitungan perubahan S bahagi perubahan Y iaitu MPS, perubahan S 50 bahagi 100, kita dapat 0.5. 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 Untuk perhitungan MPC tambah MPS, apabila Y kosong, yang pertama ialah dash, 0.5 tambah 0.5, kita dapat 1. 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 Bukti kedua iaitu melalui kaedah persamaan di mana Y sama dengan C tambah S. Sekarang kita tambahkan perubahan bagi setiap elemen tersebut, maka perubahan Y sama dengan perubahan C tambah perubahan S. Kita bahagikan dengan perubahan Y setiap satu, maka perubahan Y bahagi perubahan Y sama dengan perubahan C bahagi perubahan Y tambah perubahan S bahagi perubahan Y. Apabila perubahan Y bahagi dengan perubahan Y, kita akan dapat 1. Perubahan C bahagi perubahan Y iaitu merupakan MPC. Perubahan S bahagi perubahan Y, ia merupakan MPS. Maka 1 sama dengan MPC tambah MPS. Oleh itu, MPC tambah MPS sama dengan 1. Contohnya, jika MPC ialah 0.8, untuk menghitung MPS ini, iaitu 1 tolak MPC. 1 tolak 0.8, maka MPS ialah 0.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan, antaranya saiz pendapatan negara ataupun pendapatan boleh guna. Kemampuan masyarakat membuat tabungan meningkat apabila pendapatan negara ataupun pendapatan boleh guna meningkat. Kecenderungan menabung sud MPS, semakin tinggi MPS, semakin besarlah tabungan. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi MPS ataupun tabungan termasuklah pengagihan pendapatan dalam negara tidak setara, di mana golongan miskin diabaikan. Ini meningkatkan MPS dan S. Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan, semakin tinggi MPS dan S. Kemudahan sewa beli dan kredit menurunkan MPS dan S. Kenaikan kadar bunga meningkatkan MPS dan S. Jangkaan penggunaan rasional bahawa tingkat harga umum akan turun pada masa hadapan akan meninggikan MPS dan S. MPS dan S menurun apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. Sekian sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like,
subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Terima kasih. Bye-bye.